scheduling, planning dengan actual. Okay, so maknanya kat sini kalau contohnya yang macam bar biru merah ni, biasanya kalau kita buat Microsoft Project ke, kita buat apa ni, kita gunakan apa ni satu lagi tu yang lama tu, kita pakai Microsoft Project ataupun kita gunakan Primavera, kan kita punya output tu kita boleh keluar dalam bentuk bacat kan. Okay, so bacat tu ni lah, benda ni lah. So maknanya kita akan ada line satu, sebenarnya boleh keluar banyak line, tapi line ni kalau kat sini ada dua ni, satu adalah yang planning, satu lagi adalah yang actual. So maknanya yang merah ni bergantung kepada progress lah. So maknanya kalau macam ni kan dah sampai habis kan, so maknanya progress ni dah sampai ke bulan 10 lah, tapi kalau katakan kita punya progress sampai bulan 4, so yang merah ni sampai bulan 4 je lah dia. So maknanya bar ni sebenarnya dia boleh buat banyak, tapi kalau kat sini ada dua, maknanya satu adalah actual, yang merah yang actual, yang biru ni adalah planning yang kita rancang. Okay, ni gancat lah. Biasa kalau dekat site ni memang kita akan gunakan gancat ni sebagai kita punya reference lah, nak tengok progress kita sampai mana, sampai berapa persen semua kan. Okay, so bacat ni aktiviti a project or concept activity that should be done in period time. Try to create a bar chart to easy the project planning and scheduling. Okay, so bar chart ni sebenarnya kita buat, kasi tak ada contoh ni lah. So maknanya dia akan bagi tarikh. Okay, aktiviti dia, kalau ikut aktiviti ni dia ikut secara mingguan lah. Okay, sebab kita nampak semua ni dalam bentuk mingguan, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu semua sekali lah. Okay, so sekarang ni kalau untuk aktiviti A, duration untuk aktiviti A adalah 1 minggu. Duration activity B 2 minggu, C 3 minggu, D 2 minggu, E 2 minggu, 1 minggu. Okay, so sekarang ni bila kita buat projek, biasanya kita punya aktiviti tu dia adalah continuous ataupun kadang dia ada jalan sedari dan macam-macam lah. Tapi mungkin yang ini kita anggap dia adalah bersambungan, continuous lah. Okay, so bermula daripada 4 November, okay, aktiviti A akan berjalan selama seminggu. Okay, kemudian untuk aktiviti B pula, okay, pada 6 November dia dah start. Maknanya dia kat situ ada lapping dia. Okay, antara aktiviti pertama dengan yang kedua ni ada lapping. Okay, so kalau kat sini kita tengok lah. Okay, cara dia buat macam ni lah. Aktiviti A bermula pada 4 hari bulan. Okay, dia adalah 1 minggu. Okay, so aktiviti B pula dia 2 minggu bermula pada 6 hari bulan. Okay, so dia punya duration dia 2 minggu. So kira lah 14 hari lah. So 14 hari sampai sini lah. Okay, sama juga aktiviti C, dia adalah 3 minggu tapi tarikh permulaan dia bila? So tarikh ni adalah 15. So dia tarik lah sampai ni. Ini sebenarnya macam milestone kita punya ni lah, milestone apa ni untuk kita punya grant lah. Sama. Okay, so kita tengok projek. Biasa kalau kat site kita memang ikut hari. Kat site kita gunakan hari sebab ada progres kerja tu, sebab kalau kita buat by week, sebab ada kerja yang 2 hari, 3 hari. So benda tu akan menyebabkan kita punya duration tu menjadi banyak lah kalau kita gunakan week. So kita biasa gunakan hari lah. Okay, so ini contoh je lah, kita gunakan minggu supaya nampak budak tu macam mana nak buat kan. Okay, so ini okay, macam ini dia gunakan by hari. Okay, cuma kat sini untuk bacat ni, grand example ni dia dah bagi sekali dengan cost dan juga apa ni, dia punya resources lah. Resources ni lebih kepada manpower lah. Okay, so kat sini kalau buat bacat pun sama juga sebenarnya. Okay, bacat sama macam kaedah tadi. Okay, untuk aktiviti A 3 hari start pada bila sampai bila. Aktiviti B 4 hari start daripada bila sampai bila. So kalau kat sini kita nampak dia semua bersambungan lah. Okay, sampai ke aktiviti D ni baru dia ada macam lapping sikit lah. Dengan aktiviti F ada lapping. Okay, cuma ada pada planning lah. Tapi biasanya dekat site kalau kita tak buat lapping tu, okay, kita punya duration akan jadi sangat panjang. Jadi dia macam, kan biasa bila kita dekat site kan, bila kita nak masuk apa ni, tender ke apa, salah satu kriteria tu kita akan tengok tarikh siap bila kan.
So maknanya kalau kita tak ada buat lapping, tarikh siap kita akan jadi sangat jauh. Jadi mungkin masalah untuk kita tak dapat tender tu mungkin tinggilah sebab kita tak buat lapping tadi lah. Sebab ada kerja tu memang kena ada lapping supaya dia punya sikun kerja tu berjalan. Ha, dia boleh start cepat, satu lagi sebab ada dalam satu masa kadang-kadang kita boleh jalan 2-3 kerja supaya progres tu jalan cantik sampai dua-dua siap je kita boleh sambung satu kerja yang lain. Okay. So yang tadi example ni untuk buat bacat. Lepas tu ada lagi, dia ada bagi information, ada dua lagi. Satu cost, satu lagi adalah resources kita, personal. So kita kena masuk lah. Okay, so biasa bila ada source dengan ada cost, dia boleh kita buat S-curve lah. S-curve ni biasa dia menunjukkan kita punya cost. Okay, cost untuk kita punya projek ni lah. So kenapa dia panggil sebagai S-curve? Biasanya sebab dekat projek, kat site punya projek, biasanya dari segi progress, okay, pada permulaan tu kalau kita mula daripada mula lah, dia akan jadi perlahan dari segi cost yang kita kena keluarkan ataupun klien yang kena keluarkan. Okay, masa progress tengah buat, maknanya tengah projek tengah jalan tu, masa tu cost paling banyak sebab construction. Okay, bila construction tu dah hampir siap, cost dia akan berkurang balik. So bila kita buat dalam bentuk dia punya tanda-tanda cost keluar tu, dia akan bentuk macam S lah. Okay, sebab tu dia panggil sebagai S curve lah. Ha? Okay, so S-curve tu dipanggil sebab itulah bila kita buat ialah mana-mana projek, biasanya kalau kita rancang untuk buat satu projek rumah kan, so permulaan tu kalau katakan kita rancang untuk buat projek rumah, so permulaan tu kan kita ada buat dari segi konsultansi, okay, kita buat perancangan, drawing, so cost untuk buat tu ada tapi dia tak banyak. Okay, berbanding kalau kita nak bandingkan dengan waktu projek. Waktu projek ni bila kita dah start buat piling, dah buat kita punya structure, so cost dia tinggi. Masa tu kita banyak belanjakan duit. Okay, klien habiskan duit. So bila dah nak siap nanti, tinggal kerja-kerja apa ni, TNC, testing and commissioning tu dah kurang balik. Okay, sebab kita tinggal, klien tinggal keluarkan duit untuk bayar-bayar dari segi dia punya apa ni, balance dia, lepas tu nak bayar dari segi untuk lulusan dan lain-lain. So kalau kita sambung rupiah curve tu, dia akan jadi dalam bentuk S lah. Okay, so dia adalah physical S-curve dan juga financial lah. Okay, physical ni dari segi kita punya ni lah, resource, kita punya workday, progress, financial ni dari segi cost. Okay, so kalau tadi kita tengok, kita ada resources dan juga kita punya cost. Okay, so dengan ada resource dan cost ni lah, kita boleh dapat berapa satu cost yang perlu dibayar. Okay, lepas tu kita boleh buat progress. Progress tu maknanya kalau katakan macam gini lah. Okay, ni kita buat tadi kan. Kita punya pada ni semua. Okay. So daripada ni, ini sebenarnya lebih kepada kalau yang dia punya ni mungkin ni dia punya progress dia lah. Okay. Tapi sebenarnya dia nampak S ni. Dia kalau betul nampak S, dia bentuk dia akan jadi macam gini. Dia macam gini, dia macam gitu. Tapi boleh lah dia buang macam gini kan. Sebab ini kita buat bagi lah. Akumulatif tapi per day. Maknanya contohnya maknanya untuk hari pertama berapa kos yang kita kena belanjakan dari segi progres kerja. Okey, hari kedua dia kumulatif lah, dia tambah dari semalam punya dengan hari ini, tambah sampailah 100%. Oh. So, masa tu baru kita akan nampak dia punya S-curve tu. Betul. Ini mungkin yang financial S-curve ni, ini adalah example untuk planning sebenarnya. Sebab apa? Kat sini dia dah bagi cost per day, dia dah bagi siap-siap. Okey, untuk projek ni ada berapa resource dia, berapa cost dia, dia bagi siap-siap. Okey, sebab kat sini macam ni lah. Okey, duration 3 hari. Okey, cost dia 1,400. So resource dia tadi kat sini, okey, ada 2 person. So daripada 2 person ni, total dia kali dengan 1,400 ni, dia jadi macam itulah dia punya kira-kira dia. Okey. Okay. So itu adalah S-curve lah. S-curve. Okay, physical curve ikut ini dia punya resource. Okay, workday berapa orang. So ini total resources yang kita guna. Kalau ini mungkin dia kira untuk berapa orang lah workers dia. Okay, maknanya untuk hari pertama bagi projek ni orang. So ni orang. So dia kumulatif. Dia kumulatif dah sekali total workers yang diperlukan adalah 36.
So ini bergantung pada yang tadi tu lah, resource tadi ni lah. So dengan ni kita boleh dapat kita punya cost tadi tu lah. So maknanya kalau kita katakan kita nak bandingkan lah, nak bandingkan dengan kita punya S-curve ni, financial curve dengan kita punya physical S-curve ni. Okay, contohnya, untuk hari yang pertama, so kita kena keluarkan klien maknanya dari segi cost adalah sebanyak 496, 67, okay, untuk satu orang pekerja. Okay. So kalau kita ambil yang nombor ni lah, yang 22 hari bulan ni, okay, 2 orang pekerja, okay, dia punya cost dia kena keluarkan berapa? So untuk 22, cost yang dikeluarkan adalah 1,797. Okay. So macam mana nak dapat cost ni, dia bergantung kepada jenis kerja yang dia buat dan juga berapa resource yang dia guna. Tapi ini contoh je lah. Okay. Tapi kalau yang sebenar, banyak lagi physical S-curve yang kita kena masukkan. Material, kita punya klien, kita punya consultant, banyak lagi lah. Tapi ini bagi contoh lah, maknanya dari segi kerja tu, macam mana kita nak bagikan dengan resource kita. Okay. Alright, so escape saya ni, versus time. Okay. Ini dari segi masa lah. Masa. Ini semua escape ni semua bergantung kepada kita punya maklumat lah, apa yang kita nak. Okay, so ini progress work ratio per day. Okay, semua progress memang biasanya kita ikut progress ratio lah. Okay, progress ratio boleh, kita ikut progress dari segi kita punya resource. Sebab nanti masa kita nak claim dengan klien, kadang klien minta, okay, dari segi total kita punya claim, okay, total kita punya claim tu, kan kita biasa bagi total kan. Okay, claim untuk bulan ni katakan 100,000. So klien kadang-kadang dia akan tanya, okay, 100,000 ni macam mana pecahan dia? So daripada pecahan tu kita boleh gunakan physical term. Okay, physical term katakan, okay, untuk berapa persen ni adalah dari segi manpower, berapa persen ni adalah segi material, berapa persen ni adalah kita buat kerja ni. So dah pecah-pecah, kita boleh pecahkan. Ya, bergantung pada klien apa yang nak. Sebab biasa kalau kita claim memang kita akan bagi total progress dengan kita punya total claim terus. Dia tak ada pecah-pecahkan pun. Tapi kalau katakan klien, yelah kadang-kadang klien ni tengok bila banyak sangat claim, dia akan tanya apa progress yang dia buat sampai banyak claim kan. So kita boleh tunjukkan lah dengan kita punya physical S-curve ni. Right. So ini adalah network diagram pula. Ini kalau kita nak buat kita punya diagram lah. Dari segi kita punya yang kita buat baca tadi tu, kita nak buat dalam bentuk diagram. So diagram ni maknanya dia ada node ni adalah kita punya aktiviti, apa kita punya, biasa dia tunjuk dari segi bila kita nak start, bila kita nak akhir, adakah kita ada buat lapping ke, adakah benda ni kena start awal, start akhir. Ni dalam bentuk network diagram lah. Okay, dia ada dua jenis lah, satu AOA, satu lagi adalah ADM. Activity on arrow, activity diagram method. So activity on arrow ni kedudukan dekat sini. Kalau ADM dia punya ni aktiviti dia dekat dia dekat sini. Ni network AON. Okay, dia satu ni ADM ni dia punya aktiviti dekat node. Satu lagi arrow diagram ni dia punya ni dekat arrow. Dia ada dua jenis. Satu arrow, satu lagi dekat node. Okay, so dia membezakan tu lah. Macam ni dekat arrow lah. Mana dia punya aktiviti semua ke arrow. Dekat dia punya node ni dia cerita dari segi dia punya tarikh start bila, berapa duration dia, bila akhir semua sekali lah. Okay. Kalau yang dekat AON ni, dia punya aktiviti dekat sini. So dekat aktiviti ni jugalah ada dia punya start, dia punya tu lah maklumat-maklumat dia. Kita tengok nanti lah. Okay, so network diagram ni lebih kepada kita punya kerja lah. Okay, kerja So dia tak ada, bukan diagram yang sebenar lah. Diagram sebenar dia adalah dalam bentuk macam ni. Dia ada early start, dia ada early finish, okay, dia ada late start, dia ada late finish. Okay, ini adalah dia punya apa ni, dia ada formula tapi formula dia simple je. Dia lebih pada short form dia lah, panggilan dia lah. Okay, early start, early finish semua sekali lah. Sekejap.
Kau nak beritahu rumah kau je. Uh, okay. So ini senang kita kata formula dia lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dari segi teknik benda ni, benda sebenarnya simple matematik je sebenarnya. Dia tambah tolak gitu je. Okay, so kita tengok dari segi dia punya ni nanti. Lagi senang nak tengok. Okay, activity sequencing. Okay, activity sequencing ni dia ada predecessor, ada successor. Okay, tahu tak predecessor tahu apa? Okay, successor adalah sekejap. Sebelum ada sebelum dan selepas. Sekejap. Jangan lupa juga. Finish, sekejap sekejap. Mana? Successor. Lupa. Attach to start or finish. Go to the main. Start. Yes, determine the start or finish process. Predecessor rasanya yang sebelum mana predecessor ni aktiviti yang sebelum. Aktiviti sebelum. Successor ni adalah aktiviti selepas. Kalau dia senang cerita lah, rasanya itulah. Kalau terbalik tu, terbalikkan je lah. Okay. So macam inilah. Okay, kalau macam C ni, dia punya predecessor dia adalah A lah. Okay, sama juga macam B ni, predecessor dia adalah A. Okay. So kalau macam A ni pula, successor dia adalah B dan juga C. Dia pecah dua. Macam ni. Tapi kalau terbalik, balikkan je lah. Lama juga lah ni. Okay, so ini dia punya cerita tu lah. Okay, apa dia punya bentuk-bentuk diagram yang kita buat lah. Daripada aktiviti A, kita boleh pecah kepada dua. Okay, daripada dua aktiviti, kita boleh combine jadi satu aktiviti kemudian. Okay, so inilah yang menunjukkan macam mana kita nak tentukan early start ke, early finish ke, start to start ke, start to finish ke. Dia punya ni lah. So benda tu kena tahu lagi segi ni tadi ni lah dulu. Ni, kita semua kena tahu lah. Let to finish semua sekali dah. Okay. So ini dia pilih lah. So penerangan kat sini lah. A must finish before either B or C can start. Kalau macam ni, dia punya cerita dia lebih kepada start to finish. Okay, B and C ni start to finish maknanya dia hanya boleh start selepas A siap. Lebih kurang cerita lah, dia punya cerita lah. So kalau kita tengok sini ada dia punya ni lah. Start to finish. Early start, the early time, start to finish, early finish. Okay, early start ni dia early time and activity can be started. Okay, ni S, E, F, S, semua sekali, total float, report. Okay. Ini banyak dia punya cerita ni, kalau betul-betul ni. Ni macam ni. Finish to start, start to start. Ni dia punya link ni lah. So link ni ada kaitan dengan gambar ni tadi dan juga yang diagram tadi lah. Dia kena, yang first kali dia kena faham ni dulu lah. Sebab macam ES, EF, LF ni semua, benda maklumat ni yang akan kita letak dalam note tadi. Tadi ada note tu kan, macam note. Note ni sekarang dia punya bentuk note macam ni. Ni. Note ni lah. So dalam so note ni note simple. Kalau betul note yang betul-betul yang kita ni, dia dalam bentuk macam ni. Dia ada tarikh sebenarnya. Kalau betul-betul dia ada syak tarikh semua sekali lah. So itu yang kita kena tahu kat mana early finish, early start. Okay. So dia punya kedudukannya. Dia punya bentuk Tapi okay ni. So kat sini dia macam dalam satu note tu. Okay, satu note tu kalau sini dia bagi ada 4 lah. Satu kolom ni, okay kolom ni lah. Ini 4. Kolom ni. Macam kolom ni kan. So berpandukan kepada yang kita punya aktiviti tadi tu, ini adalah early start, ini adalah finish, early finish. Ni late
finish, ni let's start. Okay. Ya, yang B ni adalah dia punya activity. Yang 11 ni adalah duration dia. So sekarang ni kalau macam ni pula, okay, ini adalah dia punya activity dekat arrow. Yang ini activity dia dekat node. So sekarang ni kalau kita pergi ke Microsoft Project ke apa, kita boleh buat dalam bentuk arrow dan juga node. Tapi kebanyakan kat site memang kita gunakan yang jenis dekat node. Okay, sebab node ni dia lebih clear. Kita boleh nampak, okay, aktiviti tu kat situ, bila start, bila akhir, semua boleh mudah nampak lah. Kalau macam gunakan yang arrow ni, kadang-kadang kita keliru. Okay, node ni sebenarnya mewakili yang mana? Ni ke, yang ni ke, kadang kita keliru. Padahal, untuk aktiviti A ni, dia punya ceritanya adalah dekat bahagian sini. Jadi diagonal. Yang kalau yang ini, okay, activity yang dua ni adalah duration. Okay, yang ini adalah dia punya apa ni, dia punya sequence lah, nombor untuk aktiviti ni. So aktiviti 1, aktiviti 2, 3, 4, 5 ni lah. Tengah. Ni betul lah. Okay, ni aktiviti. So ini adalah early start, early finish. Early start, early finish. So maknanya kat sini, daripada ini adalah kita punya milestone untuk starting lah. So maknanya daripada sini, bila ada aktiviti ni 2 hari, dia akan tambah lah. Tambah akan jadi 2 sini. Kalau yang ni tak ada, kat arrow ni tak ada. Tak ada. Dia hanya tunjuk pergi je. Tak ada, dia tak tunjuk. Kat sini dia tak tunjuk. Dia cuma tahu bila dia start, bila dia siap. Tu je. Dia start bila dia siap. So kat sini kita boleh nampak lah, aktiviti A ni kalau duration 2 hari, untuk ini, ni aktiviti 3 hari dia tambah lah. Jadi 2 jawapan dia, ini tambah 3 dapat 3. Okay. So untuk yang 3 ni, ini adalah, dia tambah ni, duration ni. Duration. Alamak, ini yang pening ni. Sekejap. 2, 3 sini. 4 sini. 7, dia bawa ke depan. Okey, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini adalah dia punya nombor lah. Okey, so sekali aktiviti dia 2 hari sini kan. Ini 2 hari. Okey, yang ini yang masa patah balik. Okey, ni masa ni kalau untuk kita kira sampai ke depan ni, yang ni tak ada lagi lah. Ni tak ada. Ni semua tak ada dulu. Okey, dia kosong lagi lah. Kosong kan? Okay, so maknanya dia depan dulu, kosong campur 2 dapat 2, kosong campur 3 dapat 3. Okey, so 2 campur 3 dapat 5 kan? Okey, kalau 3 campur 4 dapat 7. Kita akan letak nilai yang paling tinggi. Kalau macam kita ada jumpa 2 arrow yang sambung lah, bersama. Tapi kalau katakan arrow dia pecah macam ini, okey, yang 7 ni, dia campur 3 dapat 10. 7 campur 2 dapat 9. So dia tak kisahlah. Maknanya just follow ikut dia punya arrow je lah. Okay. So macam arrow ni dia cantum balik kan. So yang 10 campur 4 14, 9 campur 3 12. Ambil paling besar. Okay, sudah 14 kan. So lepas tu 14 ni adalah kita punya duration untuk keseluruhan projek. Okay, sekarang kita nak tengok yang mana dia siap lewat. Dia boleh siap lewat kan. So kita akan letak 14 kat sini. Okay, so daripada 14 ni kita akan tolak duration yang ada ni. 14 tolak 3 jadi 11. So 14 tolak 4 jadi 10. Okay, so daripada 11 ni kita tolak 2, dia jadi 9. Okay, 10 tolak 3, 7. Dia akan ambil nilai yang kecil. Okay, yang pergi yang besar, balik dia ambil paling kecil. Okay, kalau dia pecah balik gini, dia akan ikut yang asal semula lah. Kalau 7 tolak 3, 4, 7 tolak 4, 3, dia ikut yang asal lah. Tapi bila bertembung balik yang kecil ni, dia akan tolak ikut yang pada kecil juga. Okay, 3 tolak 3, 3 tolak 3, kosong. Okay, kosong. 4 tolak 2, 2. Sudah ambil kecil lah, kosong. Okay, so tujuan dia ni dia method. Dia sebenarnya tujuan dia sebenarnya, kenapa dia ada pergi dengan balik ni, sebenarnya kita nak tentukan critical part dia. So maknanya kat sini nak tahu yang mana apa ni
kerja yang kritikal, yang maknanya dia tak boleh nak delay. Bila delay je dia akan efek pada kita punya scheduling. Kita akan tengok dia punya dia punya nilai dia adalah sama. Okay, yang mana nilai ni sama ni 10, 10 ni 7, 7, 3, 3, 0, 0. Ini adalah critical path method. Critical path ataupun critical punya kerja lah, description lah. Sebab mana kat sini dia tak boleh nak lewat. Okay, kalau dia drag sehari, automatik dia akan ubah kita punya scheduling. So dia panggil sebagai critical path lah ni. Critical path ni. So ni DM. Okay, ini adalah ni. Okay, macam ni kan, predict success kan. Okay. So predict success ni maksudnya kerja yang sebelum. Kalau dia bagi successor, kerja yang selepas. So kalau kat sini aktiviti A, kenapa predict success dia tak ada? Okay, sebab aktiviti ni A adalah aktiviti yang pertama. So maknanya sebelum dia memang tak ada kerja apa-apa. Sebab tu nama. Tapi kalau kita tak sini successor, okay, aktiviti A dia akan ada dia punya successor dia apa. Okay, kalau macam gini, successor A dah dalam B lah. Okay, tapi dekat last kali aktiviti I, dia tak akan ada successor apa-apa. Sebab successor ni adalah kerja selepas. Predecessor ni kerja sebelum. So macam ni bila tak predecessor, so kita tahulah aktiviti A ni kerja sebelum dia tak ada. Tapi aktiviti B, predecessor dia adalah A. Sebab maknanya dia sambung lah dari aktiviti A, dia pergi kepada aktiviti B. Okay, so faham juga macam C dengan D ni, kalau tengok dia punya predecessor dia adalah B. So maknanya daripada B tu dia pecah dua. Dia pecah dua kepada C dan juga D. Dia akan jadi macam bentuk macam ni lah. So maknanya kat sini adalah B. So sini adalah C dan juga D. Dia pecah kepada dua bahagian. So maknanya C dengan D tu predict successor dia adalah B. Okay. So pertanyaan. So maknanya student bila dia dapat satu table macam ini, dia sebenarnya dah boleh buat diagram dah. Kita punya diagram tu berpandukan kita nak buat apa? AOA ke, AON ke. Okay, dengan data yang kita bagi ni, dia sebenarnya dah boleh buat dah. Okay, yang penting dia ada activity, duration dan juga dia punya sama ada predecessor ataupun successor. So maknanya dia boleh buat lah. Ya, betul. Sebab itu adalah kita punya link. Kita punya link untuk sequence kerja tu sebenarnya. Okay, so ini adalah jenis PDM. Okay, PDM ni memang dalam note tapi dia punya ni antara yang kita boleh nampak secara keseluruhan lah untuk aktiviti kita apa nak buat. Selepas dah siap aktiviti ni, kita apa nak buat, dia lebih clear gunakan PDM lah. So mana ini dia belum habis lagi ni. Ni maknanya dia tunjuk untuk pergi. Baru sampai hujung pergi je. Patah balik belum lagi. Sebab forward. Ni forward lah. So dia punya dia punya legend untuk kotak ni kat bawah ni lah. Ada ES, activity, duration, total float, early finish, late finish dan juga start. So dia mewakili lah kotak-kotak ni. Okay. Early finish adalah tarikh bila yang paling awal dia boleh start. Okay. Early finish adalah tarikh yang paling awal dia boleh siapkan. Okay, late start bila tarikh yang paling lambat sekali dia boleh start, dan late finish adalah tarikh yang paling lambat sekali dia boleh siapkan. So total float ni dia menunjukkan berapa dia punya mapping ataupun berapa orang kata macam pertindihan dari segi floating ni sebenarnya macam mana kita kalau katakan kita delay pun kita ada diskaun lah, berapa hari diskaun yang kita boleh gunakan untuk kita lambat siap dan juga cepat siap. Ni kalau kat sini tu masa spare lah, lebih kurang macam itu lah. So kat sini total finish dia cerita dekat sini lah ni. Okay, total float ni, the amount of time and activity may be delay without delaying the completion dia. Okay, maknanya kalau kita delay dekat kerja tu, kalau kata total float kita ada nilai, contohnya nilai 3 ke 4 ke 5 kan. Okay, kalau katakan kerja kita tu tak siap ikut pada kita punya planning. Okay, kalau dikata total float dia 5, kalau kita lambat siap 2 hari ataupun 3 hari,
dia tak akan bagi efek pada kita punya planning. Mana kita punya tarikh akhir ni tak ada efek. Okay. Tapi yang mana total float tu kosong, okay, dia menunjukkan aktiviti tu adalah critical path. Maknanya memang tu yang delay. Delay je, dia tu. Dia tak boleh delay. Delay je memang dia akan efek pada kita punya planning. Delay. Ha, okay. Ya. Kalau ikut cerita kat sini, lebih pada total float ataupun biasanya lebih kepada critical path tadi. Aktiviti yang kita cepat tu, mana dia tak ada total flow kan, dia kosong kan. Okey, tiba-tiba kita delay. Contohnya, kita cerita yang boleh buat EOT lah. Kalau buat EOT, contohnya ada perubahan dari segi drawing. Okay. So, perubahan drawing ni bila kita masuk je progres kita, sepatutnya kita siap pada 5 bulan, tiba-tiba ada perubahan isi drawing disebabkan masalah teknikal semua sekali, dia siap 7 bulan. So, dia delay 2 hari. Okay, untuk critical path yang aktiviti yang critical path delay 2 hari, dia akan efek pada kita punya schedule. Okay, maknanya secara tak langsung kita punya total duration untuk setiap projek tu dia akan bertambah. Maknanya kalau kita lambat 2 hari, dia akan tambah 2 hari lah. So, maknanya kontraktor ni biasanya bila kita lambat 2 hari tu, klien tu boleh buat kita, dia boleh denda kita lah sebabkan kelewatan kan semua ni. Tapi kita boleh gunakan isu lah. Okay, dia delay sebab apa? Okay, delay katakan sebabkan oleh design tadi semua sekali kan. So, dia boleh claim EOT untuk pastikan kita punya duration untuk siapkan pada tarikh tersebut tu kita boleh anjakkan lagi. Okay, dia kena masalah tadi tu lah. Yang satu kalau macam ada total float ni, satu lagi kelebihan dia adalah bila kita ada masalah pada satu aktiviti tu, sebenarnya kita boleh main dengan scheduling kita. Okay. Okay, dekat katakan kita ada 2 projek, 2 aktiviti yang jalan sekarang lah. Okay, katakan aktiviti A dengan B kan. Tiba-tiba kita kekurangan pekerja. Kita kurang pekerja. So bila kurang pekerja tu, so biasanya pekerja ni kita akan supply kepada aktiviti yang kritikal. So bila kritikal maknanya yang penting progres kritikal ni jalan terus, yang progres bawah ni dia ada float kan. Jadi kita boleh lambatkan dia. Okey, dalam yang sama kita jalan perlahan lah supaya dalam masa sama dia boleh siap pada tarikh yang sama. Jadi itulah lebih kurang ceritanya. Okey, kita boleh main dari segi planning sendiri. Ya, betul. Ya, jadi kita boleh main dengan float tadi tu lah. Dengan ada float tu semua kita boleh main. Yang mana critical memang kita akan terus push lah. Okay. So ini adalah forward lah. Forward sama juga macam tadi. Okay, ini adalah kita punya hari pertama. Ini activity, ini duration. So dia tambah je lah. Okay. Lepas tu sampai 10, 10. Okay. So dia pecah 2 kan. So yang 10 ni terus kita bawa kepada early start. Early start. Okay, early start. So daripada early start ni kita akan tambah duration. Dia akan jadi 21. Early start tambah duration jadi 22. Okay. Sebabkan dia tak ada pertemuan, tak ada masalah lah. Okay, so sekarang ni kat sini ada pertemuan. Dia pecah kepada 2 kan. So 21 ni transfer kepada early start. Okay, so kita tambah dengan duration 26. Ini dapat duration 25. Okay. So untuk next activity, kita akan tengok yang mana nilai yang paling tinggi. So kat sini 25 kan untuk yang review kita kan. So untuk sambungan kerja ni yang paling tinggi adalah 26. So kita akan ambil 26 lah kat sini. Kita ambil 25. Okay, ambil 26. 26 campur 3, 29. Okey, 29 bawa ke depan, tambah 7, 36. Okey, tapi yang kat sini kita boleh teruskan. Kita akan tunggu yang bawah ni sebab dia ada aktiviti lain. So 10, 12, 22, 22 bawa ke depan, tambah 11, 33. So untuk dia nak tentukan early start dia apa, kita tengok nilai mana yang paling besar. So dapat 36. 36 campur 4 dapat 40. So ini adalah duration untuk total duration lah. Total duration untuk kita buat kita punya projek. Dia simple matematik je. Jadi senang nak terangkan kat budak senang lah. So kalau macam kat sini, ni dah siap lah ni. Okay, dia siap sekarang dengan backward kan. Okay, dengan backward pass dia. Okay, backward pass sama juga tadi lah. Daripada apa kita punya late finish Okay, early finish. Okay, kita bawa kepada late finish berapa. Okay, kita cari total float. Okay, untuk dapat total float ni 40 tolak 4 jadi 36.
Okay, so ini total float nak tentu, kita kena tolak ni. 40 ni, kita tolakkan dengan 40 ni. Baru kita tahu, ada total float ke tak total float. Okay, kalau 40 tolak 40 tak ada, kosong lah. So, 40 tolak ni 36 kan. So, daripada 36 ni, kita akan bawa terus kepada kita punya yang late finish. Late finish. Late finish. Itu late finish 36, 36. Okay, so daripada 36 ni, kita boleh teruskan dapatkan kita punya late start ataupun kita kena check total float, tak ada masalah. Cuma tolak, untuk total float, 33 tolak 36, 3, 36, 36, kosong. Okay, so 36 tolak 11, 25 lah. So kalau macam ni kan satu arrow je kan. So benda ni just bawa terus ke sini lah. Okay, gunakan yang sama sampai sini. Okay, dapat 13, tapi kita tak boleh direct ke sini sebab kita ada arrow lain. So selesaikan yang atas. So 36, 36, kosong, 36, 27, 29. Okay, satu arrow, bawa je ke sini. 29, 29, kosong, 29, 26. Okay, gunakan pecah 2, dua-dua kita bawa benda yang sama. Okay, so 26, tolak dengan 25 ni dapat total float 1, 26 tolak 4, 22, 26, 26, kosong, 25. Okay, so kat sini kita dapat dua nilai untuk kita bawa kepada kita punya late finish tadi kan. Okay, so kita akan ambil nilai yang paling rendah. So forward yang paling tinggi, backward yang paling rendah. Sama macam tadi, dia sama je. Okay, so bila dapat nilai kat sini 10, nilai sini 13, kita akan tengok nilai paling rendah, letak 10 lah. So tolak-tolak. So sebenarnya student, dia boleh buat tetap. Okay, dia boleh check sama ada dia punya pengiraan ni betul atau tidak. Dia kena tengok dari sini kita punya milestone ni, yang starting milestone dengan finishing milestone ni, dia memang tak akan ada total float. Nilai total float dia misalkan jadi kosong. So daripada sini kita nampaklah yang mana ada nilai kosong, total float kosong, itu merupakan critical part. Maksudnya aktiviti A, B, C, F, G, I adalah critical part. So aktiviti critical part ni memang dia tak boleh nak delay. Delay dia akan effect pada kita punya schedule. Macam ni, okay, yang ni satu lagi ni, kalau macam example ni, dia ada bagi ni, ini adalah dari segi kita nak set dia punya lapping sebenarnya ni. Ni dia ada lapping. Plus 2, plus 1, FS, FF ni dia ada lapping ataupun dari segi kita punya menentukan dia nak mula kat mana. Macam FS ni adalah finish start. Maknanya finish start ni maknanya A siap, baru B start. Okay. So kalau macam C ni pula, finish. Bermaksud C ni dia akan siap sama dengan aktiviti B. B. Sebab dia ada preseksa bagi okay. Cuma kat sini itu nak cerita pasal FF semua ni lah. Tapi dia ada plus pula ni masalah ni. Okay, plus ni pula kalau contohnya A, okay, A ni preseksa A ni, okay, dia akan finish start, maknanya dia akan siap, okay, dah siap baru aktiviti B mula kan. Tapi dia ada plus 2, maknanya lepas A siap, dia akan ada free 2 hari. Okay, kalau kat sini minggu lah. Kalau sini minggu kan. Okay, dia ada free 2 minggu. Lepas 2 minggu baru aktiviti mula. Itu dia punya lag kan. Kadang-kadang dia punya lapping, kadang dia punya lag. Dia ada dia punya cerita pula. Kalau lapping dia akan cepat lah. Kalau macam FF ni pula, biasanya bila kita set FF ni, okay, aktiviti B dengan C ni, okay, kita akan tengok dari segi bila aktiviti B ni siap. Sebab dia cerita finish kan. Okay, katakan aktiviti B ni dia siap lepas 3 minggu ni kan. Katakan minggu pertama, minggu kedua. 2 campur 3, minggu kelima dia siap kan. Okay, tapi kat sini dia kata FF sini, patutnya C ni kita akan pergi pada daripada belakang ke depan lah. Maknanya kita akan tengok C ni berapa minggu dia perlukan, 2 minggu kan. Maknanya kita tengok tarikh akhir dia bila. Tarikh akhir untuk C ni, maknanya kalau kat sini aktiviti B 3 minggu kan. Maknanya aktiviti C ni kalau ikutkan pada tarikh siap sama, dia akan lambat seminggu je lah kan. Seminggu lambat, lepas tu 2 minggu baru dia sama kan. Baru dia siap sama dengan B kan. Betul. Cuma kat sini dia tulis plus 1. Plus 1 pula. Maknanya plus 1 ni maknanya dia siap
seminggu selepas tu. Maknanya kalau katakan ni minggu ke-5, minggu ke-6 dia siap. So bila minggu ke-6 siap, secara tak langsung, okey, minggu aktiviti B ni dia bermula pada minggu ke-3 kan. Kalau ikutkan pada FF, minggu ke-4 aktiviti C start. Okey. Tapi disebabkan ada satu ni, dia akan tambah satu minggu lagi. Dia akan start pada minggu ke-5. Tapi kadang-kadang FF ni dia dengan FS ni kadang kalau kita buat negatif ke positif boleh je, tak ada masalah pun. Dia boleh diguna. Boleh je. Cuma kadang-kadang sebabkan bila kita buat kita punya planning and scheduling tu, okey, ada kerja yang memang kita kena lewatkan, okey, untuk tujuan curing ke ataupun untuk dia punya bagi masa untuk dia ni. Contohnya macam konkrit lah. Okey, konkrit pas kita cast kan, kita perlukan lebih kurang dalam 2 mingguan untuk dia curing dan kita buka homework semua kan. Okey, so kita akan gunakan FS plus 2. Okey, maknanya kita ambil, okey, bila kita dah siap casting, lepas casting tu kita akan tambah berapa hari lagi untuk kita pastikan curing. Okey, kalau macam untuk yang C tadi, FF ni, contohnya kalau kita buat kerja-kerja macam buat wall lah. Okey, macam buat wall kan, biasanya bila kita buat wall, kadang-kadang sebelum kita siapkan plaster tu, okey, kita ikat break kan, ikat break, sebelum kita plaster, biasanya wiring akan jalan. Kita akan pasang tanam conduit, kalau ada piping pun jalan, betul? Okey, so masa tu kita tak tengok dia start bila, kita nak tengok dia siap bila. So kita punya tarikh siap bila dengan tarikh dia siap bila, kita akan pairkan sama-sama supaya dinding tu siap pada tarikh yang sama. Lebih pada itulah. Cuma dia main lagi segi lag dan sebagainya lah. Ini nak kena tahu ni sebab macam ni dia kadang-kadang ada plus 1 tapi kadang-kadang dia ada negatif. Kalau macam kalau macam plus 2 ni dia bawa ke depan lah, maknanya tambah 2 minggu. Forward. Tapi kalau kata negatif 2, mana dia patah balik ke belakang. Maknanya kalau kat sini FS negatif 1, maknanya kalau duration 2 minggu ni, okey, aktiviti B ni dia akan jalan pada minggu yang pertama lah. Maknanya selepas minggu tu dia dah start dah. Dia bukannya start lepas 2 minggu. Okay, so dia boleh buat macam ni lah. So bila lepas 2 minggu ni, masa kita buat kita punya PDM ni, kita kena masuk sekali dengan pas 2 minggu ni. Okay. Early start, early finish. So early finish ni sebelum kita pergi kepada early start yang baru, kita tengok ada tak kita punya ni, apa ni? Apa namanya? Apa namanya? Lupa namanya. Lag time. Okay, ni lag time dia lah. Ni lag time dia ataupun lead time. Dia lag, okay, kalau lead negatif, kalau lag dia positif. Ni kat sini ada terang dekat sini. Okay. So dia ada bagi dia punya masa tu. Okay, so kalau tambah ni kita tambah lah kat sini. 2 tambah 2 dapat 4 lah. So masa pergi kita kena tambah, masa balik pun kita kena tambah juga. Kalau tidak kita tak dapat ni. Macam ni 4 kan. So balik ni kalau dia tambah kita kena tolak siap-siap juga lah. Okay, baru dia akan jadi seimbang. Macam contoh tadi kan, kita ada FF kan. Ni FF dia macam gini lah. FF dia punya arrow dia akan pergi ke belakang. Maknanya dia siap pada tarikh yang sama. Patut dia siap pada 4 bulan kan. Tapi dia sebabkan 4 ni, dia kena tambah lag, dia tambah 1. Dia punya ni lah, untuk menentukan dia punya ES ni. Okay. So macam ni, 6 campur 1 dia jadi 7 kan. 4 campur 1, 7 kan. 5 kan. Okay, so 5 ni, benda ni dia, sekejap. Ini dia start ni, project section. Dia ada project section dia ada A sekali. Dia ada 2, project section A kan. Dia ada kat sini. Dia ada A, C dengan D. So dia combine. So bila combine ni dia kena tengok balik ni antara tiga-tiga ni. Satu A, C, D ni dekat B ni kita kena pastikan, kita kena tengok pada ketiga-tiga maklumat ni. Okay, dia kena ambil ketiga maklumat ni. So daripada tiga-tiga maklumat ni, yang mana yang paling tinggi? So yang sini lah 4 lah. 4 campur 1 ni sebab dia 4 campur 1.
Oh lemak jap. Mana dia punya ending dia? Oh okey. So last kali sebenarnya B adalah kita punya yang last kali lah. Dia B ni yang last kali. Benchmark dia. Ha, okey. Tapi biasa memang kalau kita nak buat trik untuk soalan buat trik memang kita akan buat macam inilah FF ni semua sekali ni. Memang tapi biasanya kalau dekat site pun tak ada ni kita nak buat FF ke ni. Paling kau pun kita buat FS, kita just letak this ataupun lag je. Okey, letak negatif tu ataupun positif. Itu je, lebih mudah. Sebab kita boleh nampak bila kita nak tambah masa je kita tolak masa. Okey. Yang FF ni ada guna. Kalau katakan duration sebelum tu ada projek yang memang masa dia panjang, baru kita gunakan FF lah. Okey, untuk kita completekan dengan kerja lain. Kalau macam SS ni pula start to start. Maknanya dia start sama. Okay, predecessor dia C kan. Mana C start, D pun start juga. So dia ada banyak nombor lah. Dia FS, FS ada, FF ada, SS ada, SF ada. Banyak lah, ada banyak. Okay, so ni dia punya ni lah. Ini exercise ni lah. Kalau macam gini, kalau kita tengok semua direct je kan. Ni mudah je lah, mudah kita nak faham lah. Dia tak ada lag, dia mudah.